Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut kamu beroleh ketakwaan. Sadaqallahul azim. Bismillah. Al-Fadil Tuan Pengurusi Surah Ad-Diniyah merangkap sekaligus sebagai pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama seluruh jawatankuasa pengurusan dan juga pengimarahan kedua-dua entiti yang mendukung syiar Islam di BBS 2A ini. Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin solat berjemaah kita pada malam ini, juga pada ketika-ketika yang lain bersama dengan Tuan Bilal ataupun Muazzin yang menyempurnakan tugasan yang sangat penting sepanjang Ramadan ini. Juga seterusnya kepada para jemaah muslimin dan muslimat, para tamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi sihat wal afiah insya-Allah taala, untuk membolehkan kita sama-sama memanfaatkan kesihatan yang Allah berikan itu untuk kekal dalam suasana ibadah yang sempurna sampai ke hujung Ramadan insya-Allah taala. Alhamdulillah, sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Taala. Saat ini dapat saya bersama dengan para jemaah sekalian di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengisi slot tazkirah Ramadan yang kita berada pada hujung-hujung Ramadan pada jemaah sekalian. Malam ini kita berada pada malam yang ke-26 Ramadan insya-Allah. Jadi maknanya kita tak lama lagi lah untuk sama-sama meninggalkan Ramadan. Suka tak suka, sayang tak sayang, kita akan tinggalkan Ramadan. Ramadan akan pergi meninggalkan kita untuk setahun akan datang kembali semula. Saat ini jemaah sekalian bila dengar lagu Mahizin, Ramadan jangan pergi, rasa syahdu, rasa nak menangis. Kenangkan Ramadan yang sampai ke penghujung yang akan meninggalkan kita. Sedangkan kita pada jemaah sekalian sedang bermuhasabah, menilai diri kita, merenung diri kita, adakah Ramadan yang masuk malam 26 ini telah pun memberikan sesuatu yang bernilai, bermanfaat kepada kita. Kita jadi hamba Ramadan ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama jemaah sekalian menyebut di sana dua kalimah, Rabbaniyun dan juga Ramadaniyun. Rabbaniyun ialah mereka yang Allah izinkan hayatnya berada dalam Ramadan. Maknanya mereka hidup dan berupaya menghidupkan Ramadan. Mereka itu mengizinkan diri masing-masing, berupaya dengan diri masing-masing untuk menjadikan diri mereka sebagai hamba Allah. Hidupkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan sebanyak-banyaknya mereka digelar sebagai Rabbaniyun. Manakala mereka setengah yang lain pada jemaah sekalian, mereka kelihatan sangat obses dengan Ramadan,
pada peringkat awal. Awal Ramadan mereka bertandang ke rumah Allah, ke surau masjid, memenuhi saf-saf yang ada. 10 pertama Ramadan begitu keadaan mereka. 10 kedua mereka mula rasa penat. Ada kesibukan-kesibukan yang lain, maka saf dalam surau masjid makin berkurangan dengan diisi oleh manusia yang beriman itu. Dan akhirnya jemaah sekalian, 10 akhir Ramadan, saf yang kosong jelas lebih banyak daripada saf yang terisi. Maka mereka yang meninggalkan saf itulah yang layak digelar sebagai Ramadaniyun. Mereka baik seketika pada Ramadan dan mereka tak mampu bersama Ramadan sampai ke akhir. Malah bila berakhir Ramadan mereka cukup seronok. Beban Ramadan telah pun meninggalkan mereka. Orang macam inilah yang kita nak berlaku pada jemaah sekalian dalam hidup kita sebagai orang yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Satu ketika almarhum Profesor Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam satu khutbah Jumaat pernah menyebut, berkhutbahnya beliau dengan satu kalimah, satu petikan yang kita boleh kongsi bersama jemaah sekalian. Dalam bahasa Melayunya berbunyi, malanglah bagi orang-orang yang menemui Ramadan sedangkan mereka tidak pun sedikit meletakkan perbezaan dengan bulan-bulan yang lain. Mereka mempunyai nama-nama indah Islam dan hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, tetapi mereka mengotori kesucian dan kemuliaan serta kehormatan bulan mulia ini. Apakah ini sepatutnya menjadi ataupun terjadi dalam masyarakat Islam? Ini petikan dalam salah satu khutbah almarhum Profesor Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Persoalan, pertanyaan yang jawapannya ada pada kita jemaah sekalian. Satu yang menyedihkan kata beliau, bahawa ada umat Islam yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Ramadan. Mereka pun mempunyai nama ataupun mempunyai syiar sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tak mampu menjadi insan yang memberikan nilai tambah kepada Ramadan ini, menyemarakkan Ramadan. Maka inilah satu benda yang kita kena ingat sama-sama jemaah sekalian, perlu elak sama-sama daripada berlaku kepada kita. Kita muhasabah berjemaah sekalian untuk kita letakkan keadaan diri kita biar benar-benar berada pada keadaan yang Allah terima kita, untuk dinilai sebagai hamba yang mampu menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan Ramadan kepada kita dengan matlamat yang sangat-sangat jelas. La'allakum tattaqun. Kata Allah Ta'ala, Ramadan ini Allah beri pada kita la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Kata para ulama jemaah sekalian, sebahagian mereka la'allakum tattaqun itu ialah dengan maksud kita rasa bertuhan. Rasa bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan Allah beri pada kita untuk rasa bertuhan. Ini satu kalimah yang bila kita renung jemaah sekalian, dia sangat dalam maksud dia. Jadi apakah sebelah bulan lain tak rasa bertuhan? Tidak jemaah sekalian. Bertuhankan Allah Ta'ala. Memang kita beriman kepada Allah Ta'ala, tapi rasa dan menjiwai bertuhan itu tak terasa pada bulan yang lain. Sungguh jemaah sekalian, Ramadan masa yang paling baik nak rasa bertuhan, rasa seronok dengan Islam, seronok dengan rumah Allah, seronok menjadi hamba Allah, rasa Allah sayang pada kita. Ini rasa yang kena ada sepanjang Ramadan. La'allakum tattaqun. Yang ni tuan-tuan puan-puan insya-Allah Ta'ala. Tapi sayang nak sebut jemaah sekalian bahawa kita tak ramai yang rasa bertuhan, yang Allah sayang kita tak ramai. Tuan-tuan puan-puan ni jelah yang ada. Yang ramainya yang tak macam tu. Ni mereka dengar mereka marah. Ustaz pandai-pandai cakap macam tu, sembang macam tu. Hukum orang lah, kata ke orang. Tapi sungguh jemaah sekalian, mereka macam tidak ada beza. Ramadan tak Ramadan sama. Dia nampak beza sekejap, seulang balik 10 pertama Ramadan. Masa datang semangat lain macam tu, naklah. Kemudian dah mula hilang, tak ada dah, habis gitu je. Dia sibuk macam biasa, malah hujung-hujung macam ni jemaah sekalian sibuk. Konon-konon macam-macam alasan lah. Nak raih kawan-kawan, sahabat-sahabat, nak makan macam-macam. Ramai sekarang ni duduk kedai tom yam kan, duduk kedai mamak dan sebagainya, melepak makan. Siang tak boleh makan, malam makan, raih kawan-kawan, jarang jumpa makanan yang ada dalam Ramadan.
cari tempat yang special kan. Kadang-kadang cari iftar yang nampak lebih gah sikit, pergi tempat yang ada buffet berbuka Ramadan dan sebagainya. Tak balik lagi masa ni, sambung makan, cadang solat lebih kurang dan sebagainya. Tak kejar kelebihan dengan alasan-alasan manusiawi dan duniawi yang tak seberapa. Akhirnya Ramadan habis gitu, sampai masa sibuk pertikai pihak berkuasa agama. Kenapa tak tentukan lebih awal rayanya bila? Jumaat ke Sabtu? Duk gaduh dengan macam tu. Inilah cerita orang yang tak faham. Ramadaniyun. Dia habis itu je. Habis dengan raya pada jemaah sekian. Maka sebenarnya jemaah muslim-muslimat tamu Allah Ta'ala sekian, saya dalam hal ini suka untuk berkongsi pada jemaah sekian cerita yang sama. Saya suka bawa cerita yang sama untuk kita faham maksud di sebalik itu. Kisah seorang manusia yang bernama Sowinsi, Dr. Sowinsi, seorang Profesor Madya. Jadi Profesor Madya lah. Profesor Madya Dr. Sowinsi bertugas sebagai pensyarah kanan di UiTM Shah Alam. Saya lupa dia jabatan apa, kuliah apa, Allah tak ingat dah. Tapi dekat Shah Alam lah, pensyarah kanan di sana. Dia ni seorang wanita berbangsa Cina yang bukan beragama Islam. Bangsa Cina, agama saya pun tak ingat, Kristian ataupun Buddha lah, dua tu lah. Yang saya nak sebut jemaah sekalian ialah beliau ini tahun 2023 merupakan tahun yang ke-12 beliau puasa penuh. Mana 12 tahun puasa penuh. Ni pun dah habis ni puasa kali ni. Dah hujung benar dah ni. Mana 12 tahun puasa tak tinggal. Perempuan muslimat kita tinggal puasa. Alah, maaf sebutlah, ada masa cuti kan. So mesti mana ada cuti dia belasah aja. Dia bukan ada hukum apa pun, dia kira nak puasa aja. Jadi saya baca artikel ni jemaah, saya baca artikel kongsi dengan tuan-tuan perempuan pada jemaah sekalian. Kenapa beliau macam tu obses dengan puasa? Sebab cerita yang saya baca tu kisahnya dia teruja dengan puasa. Ni indahnya Islam kita ni. Agama lain, orang agama lain ada perkara yang disuka pada agama kita. Macam Haji Zul baru ni pergi ke penjara mana Haji? Yang tempat banduan akhir tu, Kedah. Pokok Sena. Dia punya pengarah penjara India kan? India. Tapi dia obses, dia teruja dengan Islam. Ada buka puasa, ada macam-macam. Haji Zul siap bagi apa Quran apa lagi, bukan kat dia lah, pada banduan lah maksudnya. Dia melihat dengan keterujaan. Dia tak marah, dia seronok keindahan Islam. Jadi tadi Sowinsi je masukkan dia puasa. Dia mengambil Islam dalam sudut puasa. Dia suka dengan puasa. Dia kata apa, saat puasa ni sangat-sangat baik, sangat sempurna. Bahkan sampai tahap dia macam menyelar tau, macam tak setuju kalau ada orang Islam tak puasa. Dia siap tegur, jangan tinggal puasa. Siap tambah lagi, dia kata dalam berpuasa jangan tinggal solat berjemaah. Amboi, awak solat pun tidak, nak solat macam mana tak Muslim. Tapi menampakkan bahawa dia seronok. Dia seronok je maafkan dengan satu daripada sendi dalam beragama kita, puasa. Maka catatan saya baca tu menyatakan bahawa dia sebagai seorang Profesor Madya, orang yang hebat, ahli akademik. Dia kata puasa banyak membantu dia untuk dapat kesihatan tubuh badan yang baik, akal minda yang cerdas. Dia dapat manfaat tu. Jadi bagi dia tak ada sebab untuk beliau tak mengambil peluang berpuasa. Dan puasanya dia je maafkan, yang saya baca tu lah, memang betul-betul ikut sistem kita. Dia ada sahur dia, masuk waktu subuh dia taklah makan tak minum dah. Dia makan minum semula bila masuk waktu maghrib. Dia jaga timing tu walaupun tak solat. Kenapa? Sebab bagi dia semua tu lengkap, sangat sempurna. Langgar sikit dia rasa macam ada benda yang tak kena pada dia, tak sempurna. Allah. Maka jemaah sekalian, ini manfaat manusiawi yang manusia dapat daripada ibadah yang Allah tetapkan kepada kita. Nak sebutnya bahawa jemaah sekalian, kongsi benda macam ni, bahawa seorang manusia tak beriman pun dapat manfaat daripada puasa yang kalau diukur dengan perkara-perkara manusiawi sangat banyak manfaat. Dan pengalaman beliau antara yang saya pernah baca jemaah sekalian, pengalaman Sowinsi berpuasa di Barcelona, Spanyol. Mungkin 2-3 tahun lepas waktu tengah buat PhD. Dia kata punya mencabar berpuasa di Spanyol, negara Kristian, majoriti Kristian. Di situ macam tu lah. Saya payah puasa kat sana, ialah nak cari makanan payah segalanya, mencabar semua keliling-keliling orang tak puasa. Saya seorang puasa. Saya baca dalam hati saya kata apa? Kenapa hang puasa? Tak payahlah puasa, bukan ada hukum apa pun. Tapi nak sebutnya sampai tahap begitu,
dia jaga, tak tinggal puasa. Muslimin semak pada jemaah sekalian, ada tak orang kita yang puasa sampai tahap tu sekali? Adalah kan? Ramai dah macam tu. Mana dia jaga puasa, jangan tinggal puasa. Betul-betul. Walaupun dia tengok pada keadaannya macam orang tak puasa. Pasal apa? Mak sebut kadang aurat tak sempurna dijaganya. Solat pun kadang buat, kadang tidak. Tapi puasa, dia puasa sungguh. Dia tak tinggal. Sebab apa? Ada satu pegangan bahawa kalau tak puasa, maka tak boleh nak raya. Rasa macam ketinggalan, tak sempurna. Besok malu kat orang dan sebagainya kalau puasa tak cukup, nak raya tiba-tiba. Jadi jemaah sekalian, ini matlamat manusiawi bagi mereka yang tak faham, yang digelar sebagai Ramadaniyun tadi, ahli Ramadan, hamba Ramadan, tapi bukan hamba kepada Allah Ta'ala, Rabbaniyun tadi. Maka pada jemaah sekalian, yang sebenarnya secara hakikat yang ramainya yang macam itulah, yang berpuasa demi berpuasa sebab itu rutin tahunan, tapi tak tahu apa yang mereka nak dapat daripada puasa mereka. Sedangkan kita jemaah sekalian berpuasa dengan sebab apa? Nak mengejar kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang kata para ulama, sebulan sahaja yang Allah beri peluang kepada abid ahli ibadah yang bertemu dengan Ramadan, mereka dapat kelebihan yang mereka tak akan dapat sepanjang hayat mereka yang lain. Sebulan ni sangat-sangat mulia, sangat hebat. Dapat masuk sebulan Ramadan ni, keluar sebagai bayi yang baru lahir. Kalau ibarat sebuah sekolah, keluar sebagai pelajar yang dapat result yang paling bagus, cemerlang, pointer paling tinggi, 4 flat, contohnya jemaah sekalian. Macam tu. Ini sebulan Ramadan. Sebab apa? Allah berikan segala-gala kat sini. Dilonggok kat sini pada jemaah sekalian. Segala-galanya ada di sini. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Nabi kata apa? Awalnya rahmat Allah, puncak segala rahmat Allah dalam Ramadan. Yang paling besar jemaah sekalian, kita kena ingat Allah sayang pada kita. Rahmatnya dalam Ramadan, kalau tak ambil peluang memang rugi. Ini bincang di hujung ni, muhasabah. Apa dia? Allah henti tugas musuh dia, Iblis laknatullah, dalam Ramadan. Bulan lain dia bertugas, dia main peranan. Ramadan dia duduk diam. Allah berhentikan tugas dia, bagi cuti bergaji, gaji jalan, kerja tak ada, Iblis. Maka untuk apa? Rahmat kepada kita, sebab kita ni terganggu dengan sebab dia. Maka dia tak ada, dia tak bertugas, dia tak menjahanamkan kita. Bermaksud bahawa jemaah sekalian, kalau kita masih macam biasa, kita disengih oleh Iblis, ya. Dia kata apa? Aku tak buat kerja, tak rosakkan hang pun, hang rosak juga. Hang memang layak jadi geng aku lah. Macam tu lebih kurang. Mana geng Iblis? Iblis tak buat apa pun, dia masih macam Iblis lagi, jemaah sekalian. Sukar nak cari rumah Allah, sukar nak berdampingan Allah, sukar nak solat berjemaah, sukar nak baca Quran. Puasa yang tu tak buat semua tu. Ini mangsa kepada Iblis. Laknatullah. Rahmat yang paling besar macam tu jemaah sekalian. Allah tolong kita untuk beri kemudahan kita mendapat syurga. Kemudian bila begitu, bagi mereka yang faham bahawa Allah bantu mereka buat ibadah, akhirnya dengan ibadah yang banyak, masuk 10 kedua, kata Nabi SAW, wa awsatuhu maghfirah. Maka saat kita mengambil peluang untuk Allah maafkan kita, sebab proses diri dah bermula jadi baik. Bila baik jemaah sekalian, ada kekuatan untuk kita tarik diri kita ini hampir kepada Allah, dan ada kekuatan nak minta Allah maafkan kita. Jadi sebab tu pada jemaah sekalian, dalam Ramadan, tiap-tiap malam doa kita doa yang pelik, yang luar biasa, yang masa lain tak kita buat macam tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Luar biasa tu. Kau punya doa. Minta daripada Allah Ta'ala untuk kita ni redha. Allah redha pada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta Allah bebaskan kita, jauhkan kita daripada api neraka. Pasal apa? Diri dah bersih dah. Ada kekuatan, ada kelayakan minta yang bukan-bukan, yang luar biasa daripada Allah Ta'ala dalam Ramadan. Maka akhirnya jemaah sekalian, Allah dengar rayuan kita, permintaan kita, wa akhiruhu idkum minan nar. Akhirnya Allah beri jaminan kepada kita bebas daripada api neraka dia. Maksudnya apa?
kita menjadi ahli syurga. Dengan sebab sebulan yang sempurna, yang lengkap. Cantik bunyi dia tu. Proses yang cantik jemaah sekalian. Sebulan dapat syurga. Tapi kalau balik pada perbincangan awal tadi, berapa ramai yang faham, yang betul-betul nak syurga? Tu yang saya bagi tajuk. Ustaz Faisal tanya tajuk apa Ustaz? Ramadan, syurga atau raya? Yang ramai nak raya, bukan nak syurga. Kalau betul nak syurga, tak jadi macam ni rupa kita dalam Ramadan. Rupa penyerahan diri kepada Allah, rupa mengabdikan diri pada Allah, tak macam ni. Dia akan berikhtiar tambah 10 akhir Ramadan. Berpusu-pusu jemaah sekalian cari Allah. Berpusu-pusu. Cari Allah di mana? Takkan Giant Batu Cave kot. Takkan Lotus. Takkan Uptown. Cari Allah di rumah Allah. Patutnya sini ya. Begitulah jemaah sekalian, sudah sebut tadi kan, tak ramai, tak faham. Jadi yang maksudnya yang ramai itu mereka yang berpuasa sebab mereka nak raya. Mereka sama dengan Profesor Madya Dr. Sowensi. Dia tak marah lah sebab dia memang macam tu. Dia tak beriman, tak ada masalah untuk dia. Kita bermasalah. Puasa untuk apa? Untuk matlamat kita semata-mata. Untuk dapat kelayakan, dapat beraya. Itu bila ada ulang balik, ada pihak yang konon-konon menggagalkan, mengganggu keinginan nak raya lebih awal, dia kena marah. Apa ni falak Malaysia ni? UAE raya Jumaat. Oh dia sangkut UAE pula dah. Pandai tahu ni, UAE lah macam-macam. Kenapa Malaysia raya Sabtu? Sehari je pun beza. Masalah apa? Kita ni tuan-tuan sekian, Rabbaniyun ni tak raya pun tak apa. Kan? Tak raya pun tak apa. Kita nak puasa, nak ibadah. Sebab tu tuan-tuan, perempuan jemaah sekalian, orang dulu, saya ingat lagi kat kampung dulu, orang tua-tua dulu, puasa Ramadan, habis raya, memang raya lah, sebab hukumnya tak boleh puasa. Raya sehari. Raya kedua tu, terus puasa balik. Selama 6 hari, hari ke-7 baru dia raya semula. Secara besar-besaran. Ini pengalaman, saya ingat zaman budak-budak dulu. Sempat merasa zaman tu. Sekarang beringat balik, kenang balik, kata, ya Allah, terindah kefahaman mereka. Sebab apa? Bagi mereka, puasa ni indah. Sangat istimewa. Kalau boleh raya tak payah, tak apa. Mana selesai puasa semua, puasa 6 Syawal tu, barulah betul-betul raya. Menikmati saat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebegitu baik pada jemaah sekalian. Bagus dan jemaah muslim-muslimat tamu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sebutkan tadi bahawa yang kita nak, biarlah kita ni terus beribadah sampai ke penghujung. InsyaAllah ta'ala Allah akan berikan kepada kita dengan kekuatan kita, ikhtiar kita nak beribadah tadi dengan ganjaran yang luar biasa. Maka kita pun memahami sama-sama jemaah sekalian, di hujung ini Allah berikan kepada kita yang memang melazimi ibadah dengan satu bonus yang luar biasa, yang namanya ialah Lailatul Qadar. Tuan-tuan puan-puan pada jemaah sekalian, tutup perbincangan dengan cerita Lailatul Qadar. Pengalaman jemaah sekalian, kita mencari sesuatu yang memang Allah beri. Cari itu ialah untuk mendapatkan kepuasan. Saat detiknya insya-Allah bagi yang beribadah daripada awal akan dapat kelebihan. Bersama dengan malam Al-Qadar berkenaan. Malaikat turun ni untuk berkawan dengan kita. Santuni kita. Tu cerita Lailatul Qadar. Kadang orang tanya, Lailatul Qadar ni apa? Masa detik ketika malaikat turun daripada langit, turun ke bumi untuk menyantuni para ahli ibadah. Dia cari ahli ibadah. Untuk apa? Untuk dia rasa ada kawan. Nak berkawan, bersahabat dengan kita. Sebab apa? Ibadah malaikat ni kan ahli ibadah. Tak tinggal ibadah sepanjang hayat. Maka mereka sangat suka pada ahli ibadah di kalangan manusia. Diturun ke bumi cari manusia beribadah. Dia akan santuni pada jemaah sekalian. Sebab tu ada kelebihan yang besar. Sesiapa yang beribadah saat malaikat turun itu akan mendapat kelebihan seumpama beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun 3 bulan. Sebulan punya kerja, bonus 1000 bulan. Siapa nak beri? Company yang paling dahsyat atas muka bumi jemaah sekalian, saya baca artikel juga lah kat internet. Yang boleh beri bonus paling banyak company shipping, perkapalan, Evergreen.
Kontena warna hijau, tulisan dia warna putih, evergreen. Yang tu tahun lepas 2022 bonus yang dia beri sebanyak 52 bulan. Bank negara pun tak dapat. 52 bulan bonus. Kerja apa ni? Tak? Kapal, perkapalan. Diangkut barang-barang. Ya Allah, saya kata dahsyat betul. Tuan-tuan, 52 bulan tu macam berapa tahun setahun 12 bulan. 12, 24, 36, 48, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih punya bonus. Ya Allah, dahsyat betul. Seingat gaji pun dah tinggi dah tu. Sebab macam tu punya syarikat 52 bulan punya bonus. Allahu Akbar. Itu terbaik atas muka bumi. Zaman saya kerja dulu jemaah sekalian, zaman kerja dulu, zaman bujang. Saya dulu kerja utusan. Wartawan utusan. Saya cerita kat tempat lain, dia orang tengok saya. Saat ni betul, gebang kot. Ada ke muka jenis utusan? Harakah kot. Tak, utusan. Dulu. Utusan Malaysia. Zaman tu, saya sekarang kalau utusan. Nak dapat bonus, payah lagi. Setengah bulan bercinta pun dapat. Zaman tu jemaah sekalian, saingan kami paling dahsyat, The Star. Sekarang sama lagi kot. Paper The Star. Wartawan The Star ni, untunglah. Sebab The Star, bonus dia paling kurang 6 bulan. 6 bulan punya bonus setahun. Oh, dahsyat. Pasal apa jemaah sekalian? Buka The Star, Carlsberg ada, Heineken ada, Anchor Beer ada, Magnum 4D ada, Damacai ada, Sport Toto ada, iklan hari-hari. Mau tak banyak duit? Sampai wartawan Star kata apa, kami ni paper kami beri free pun tak ada apa masalah. Boleh beri free je. Kami tak rugi. Untung lain macam. Tapi haram lah. Banyak benda tak betul lah. Untungnya besar, maka bonusnya besar. Itu cerita manusia. Allah bagi bonus 1000 bulan. Untuk siapa? Ahli ibadah. Sebab tu tentang sekian bab ni, Lailatul Qadar, jangan tiba-tiba nak cari tak dapat. Dia kena bermula dengan tadi, dengan jalan ibadah yang sempurna. Macam inilah, cakap mana pun nak bagi bonus, dia ada dia punya haul dia. Kerja berapa lama baru dapat. Kalau tiba-tiba kerja tak dapat bonus tu, takkan berinya. Gitu maksudnya para jemaah sekalian. Maka yang akan dapat itu siapa? Ahli ibadah. Kita pun mengharapkan dapat. Jadi jemaah sekalian, soal dapat macam mana, serah pada Allah Ta'ala. Yang kita buat ialah teruskan 10 akhir Ramadan dengan iktikaf dan segalanya, insya-Allah akan berbetulan dapat kelebihan tersebut. Cuma bagi betul-betul ahli ibadah yang rapat dengan Allah Ta'ala, Allah beri peluang pada dia untuk merasai benar-benar berdampingan dengan para malaikat. Ini cerita betul jemaah sekalian. Zaman saya belajar dulu, zaman budak-budak, sekolah menengah, College Islam Kelang. Zaman tu kami memang melazimi Masjid Sultan Sulaiman, yang istana Kelang tu kan, yang istana lama tu, sekali dengan makam dia raja semua tu kan. Dia kan satu kawasan dengan College Islam tu. Jadi situ tempat kami hari-hari jemaah sekalian berjemaahnya, usrahnya, segala situ. Ramadan pun lagilah kami semarakkan dengan ibadah kami. Jadi satu hari dalam Ramadan, saya lupa masa form 4 atau form 5, nak sebut jemaah sekalian, malam berkenan Lailatul Qadar. Kami macam biasa iktikaf Masjid Sultan Sulaiman tu, dalam remang-remang cahaya pukul 2-3 pagi, 3-4 pagi tu, salah seorang sahabat kami nama dia Fadlan. Dia jemaah sekalian dengar bisikan suara, Assalamualaikum ya Fadlan Syahidi. Tuan-tuan sekalian, dengar bisikan bulan Ramadan. Kita dengar juga Yusuf Tayyub. Itu kurma. Itu kurma. Ni bukan kurmanya ni, salam sungguh. Assalamualaikum ya Fadlan Syahidi. Jadi hamba Allah ni pun, sahabat kami ni, dalam keadaan macam tu, takut salam jelas, tapi perlahan, suara perlahan, sayu. Tengok kiri kanan, tak ada siapa. Adalah orang, sahabat-sahabat lah, iktikaf, tapi ramai tidur lah. Tidur dalam masjid, tak apalah tu, iktikaf lah. Tengok, siapa beri salam? Dia pun sambung lagi, duduk berzikir, dengar lagi, Assalamualaikum ya Fadlan Syahidi. Cerita ni cerita kemudian, pagi esok lah, dia beritahu kami dengan ustaz pengalaman dia. Jadi kali kedua dia kata dia dah mula risau, takut. Dia pandang sebelah kiri, nampak makam dia raja. Dia kata apa? Sultan mana yang bangkit ni beri salam kat aku? Sultan mana? Kubur sebelah kiri tu, makam dia raja. Sultan lama-lama kan. Dulu baik-baik sultan lama-lama ni, ahli ibadah, orang soleh. Dia orang bangkit kot, dia kata beri salam. Tapi tak juga, fikir siapa. 2-3 kali sampai dia pun buat tak tahu sampai habis gitu.
Pagi esok jumpa dengan ustaz, cerita. Ustaz kata, tahniah Fadlan, ana pun tak dapat macam entah. Apa ustaz? Malaikat beri salam ke entah. Tahniah, entah terbaik. Tahap dia. Tahap tu jemaah sekalian. Ini berlaku sungguh. Ini betul-betul. Sampai tahap begitu. Malaikat beri salam. Kita kalau ada pagi tu dengan salam, isteri beri salam. Assalamualaikum bang, bangun sahur. Sahur je. Pun tak bangun, kena hempuk baru bangun. Ni sungguh. Pasal apa sungguh jemaah sekalian? Itu saya kata tadi, ahli ibadah, kami kenal siapa sahabat kami. Kami kenal, kami akui, oh patutlah dia dapat. Allah pilih orangnya macam mana. Orangnya luar biasa lah. Dan sebut luar biasa. Orang yang sangat-sangat baik. Allah pilih. Tapi itulah, setakat tu je lah. Kami tak dapat. Balas seorang sahabat kami yang lain jemaah sekalian, nama Khairul Nizam, kami duk target macam dia lah. Kalau apa kelebihan dapat kat dia. Pasal apa jemaah sekalian, zaman tu saya ingat lagi. Waktu banyak berlaku kes Quran hilang. Ingat tak tuan-tuan sekalian? Anak-anak tak ingat lah, ini cerita lama ni, 80-an, hujung 80-an. Quran hilang, naskah Quran hilang dari penulisan. Yang tinggal cuma frame tepi tu. Kan? Waktu itu kan Quran diangkat ke langit. Kisahnya. Jadi antara sahabat kami yang dapat pengalaman ni, nama dia Khairul Nizam. Satu hari baca Quran lepas asar jemaah sekalian di Masjid San Sulaiman tu, saya duduk sebelah dia, Khairul Nizam. Dia baca Quran, dia baca, dia belik sebelah untuk wakaf. Dulu kan pakai Quran resam Baghdadi. Sekarang ni resam Osmani semua wakaf di ujung. Cantiklah sekarang ni. Dulu tak macam tu. Jadi kadang nak wakaf, sambung sebelah. Sambung sebelah baru ada wakaf. Jadi waktu itu Khairul Nizam dia baca Quran, sambung ke sebelah, belik muka sebelah, barulah wakaf. Lepas wakaf tu dia fikir, salah baca lah. Terasa salah baca. Jadi dia belik balik muka surat tadi ke sebelah untuk ulang bacaan. Tuan-tuan bayangkan beberapa saat baru dia belik, dia nak patah balik semula, kosong muka surat. Kosong, tak ada apa. Yang tinggal frame tepi. Itu yang kami sangkal bila keluar pernyataan menyatakan bahawa ini masalah cetakan. Kalau cetakan dengan frame-frame hilang semua sekali. Yang bunga-bunga tu, ni bunga ada, Al-Quran tak ada. Ini pengalaman ni Khairul Nizam yang dapat. Saya kebetulan duduk sebelah dia. Dia cuit saya, dia nangis. Syekh, Quran hilang. Saya seluruh, tu Quran? Tak, ayat Quran hilang. Saya pun tengok, saya menggigil jemaah sekalian. Putih. Kertas putih yang ada. Ayat Quran habis. Allah ambil. Kembali kepada dia. Allah tunjuk kuasa dia. Ini pengalaman zaman belajar dulu. Zaman tengah baik. Sekarang jahat. Saya lah. Zaman belajar baik. Zaman budak macam ni tengah-tengah baik semua ni. Besok je tak baik juga. Jadi tengah-tengah baik ni kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi yang sebut jemaah sekalian, zaman tu kami kan bila sama-sama kami kata, oh Nizam, hang ni hebat dah. Ini ni sebut Ramadan esok dapat itu qadar. Tak dapat kat dia jemaah sekalian. Tak dapat. Yang salam malaikat tak dapat. Yang dapat siapa? Fadlan Syahidi. Bukan mudah nak dapat jemaah sekalian. Ahli ibadah yang hidupnya dengan ibadah, membawa karakter seorang mukmin muttaqin baru dapat. Jadi isunya sebenarnya saya sebut jemaah sekalian bahawa kita bukan bermatlamat nak mengejar sampai tahap itu. Tak apa. Yang penting teruskan ibadah, insya-Allah berbetulan dengan itu qadar, dapat kelebihan. Jadi yang inilah kita nak kejar jemaah sekalian untuk apa? Akhirnya dapat jaminan pembebasan daripada api neraka Allah, dapat masuk syurga, dapat kelebihan yang Allah janjikan. Siapa yang dapat? Insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang melazimi ibadah dalam Ramadan. Jangan tinggal, teruskan cuma 4 hari je lagi. Kita berpayah pun tak apalah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mendapat kekuatan kelebihan tersebut. Sebab apa jemaah sekalian, akhir tutup jemaah sekalian perbincangan dengan kata-kata yang saya petik pada para ulama. Ulama kata apa jemaah sekalian? Ini bukan hadis di kata-kata ulama. Kata ulama, bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum ialah mereka yang tidak kenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan sahaja. Ini kata ulama, seburuk-buruk kaum. Kenal Allah cuma Ramadan. Habis Ramadan dia balik asal. Dia rujuk, dia hilang, tak tahu entah ke mana. Na'udzubillah. Maka kita mengambil satu ketetapan bahawasanya Ramadan mentarbiah kita jadi baik dan kita berazam jadi baik macam ni sampai kita mati insya-Allah. Wallahu taala wa'lam. Terima kasih pada jemaah muslim-muslimat.
pihak surau sudi berikan kesempatan kepada saya untuk bercakap sedikit pada malam ini, pertemuan yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya bercakap dan para jemaah yang sudi mendengar sampai ke akhir. Mohon maaf atas bicara yang silap, kelemahan saya. Ada kebaikan yang pada jemaah dapat, kembalikan ucapan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan bulanan kita dalam kuliah saya sini, Kitab Taubat dan liku-likunya, pada setiap hari Ahad yang ketiga pada setiap bulan, insya-Allah. Kita jumpa pada lain kesempatan. Salam Ihya Ramadan, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, kenang daku dalam doamu. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku